Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bihi nasta'in. Salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil la raiba fihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qawl wal ikhlasa fil amal. Allahumma amin amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Pagi bulan Syaban ni Allah Ta'ala pilih lagi kita untuk mudah-mudahan kita tambah rasa cinta kita pada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Syaban ini betul-betul bulan yang kita sangat bertambah rasa cinta pada baginda Nabi SAW. Kita terus pada hadis kita insya-Allah. Masa kita pun pendek aja, jadi kita terus pergi pada hadis insya-Allah. Hadis yang ke dalam ni ditulis hadis yang ke 18 kan. Hadis yang ke-18 ataupun hadis yang ke-6 daripada tajuk ni, daripada bab ni. Hadis yang ke-18 dalam kitab dan hadis yang ke-6 daripada tajuk. بسند متصل عن الإمام النووي رحمه الله ونفعنا به في الدارين آمين قال وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر rawahu Tirmizi waqal hadithun hasan. Daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala menerima taubat hambanya, menerima taubat seorang hamba malam yugharghir, selagi mana belum sampai ke kerongkongnya. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Asal maksud al-ghargharah, yugharghir itu daripada perkataan ghargharah. Ghargharah tu kalau seorang tu masukkan air kat dalam mulut dia, dalam tekak dia, tapi dia tak telan. Macam tu. Jadi kan bunyi dia kan macam tu. Jadi yugharghir, ghargharah. Jadi air tu macam apa, kalau panas dipanggil menggelegak kan. Ini bukan menggelegak kan, sebab dalam mulut, dalam tekak. So kalau tak telan, air tu jadi macam tu. Malam yugharghir. Tapi maksud itu maksud secara literal lah. Tapi maksud daripada hadis ni adalah selagi mana belum sampai ataupun dipanggil roh belum sampai ke halqum. Maknanya dah nak meninggal sangat-sangat. Kalau orang dah nak meninggal sangat-sangat, kemudiannya barulah nak bertaubat, maka taubat tu tak diterima lagi. Cuma Nabi SAW gunakan perkataan yang positif dulu. Allah Ta'ala menerima taubat hambanya selagi mana belum nazak tu lah. Jadi Allah Ta'ala terima. Maksudnya Allah Ta'ala terima semua semua amalan hamba, semua taubat hamba. Terima. Allah Ta'ala terima. Itu dulu. Kan? Sampailah dekat kerongkong. Maknanya nyawa dah sampai ke kerongkong. Maknanya nak tunjukkan luasnya rahmat daripada Allah. Allah Ta'ala terima taubat hambanya 24/7 sepanjang hidup dia. Cuma last moment tu saja yang tak diterima. Punyalah banyak peluang Allah Ta'ala bagi pada kita untuk bertaubat. Kan? Tinggal lagi kadang-kadang orang nak tunggu sampai last moment. Tengok last moment tu barulah Allah Ta'ala tidak terima pula. Na'udzubillah. Kita terus pergi pada hadis yang berikutnya. Wa bi anhu qala wa an Zirr bin Hubaish qala ataitu Safwan bin Assal radhiyallahu anhu as'aluhu 'anil mashi 'alal khuffain. Faqala ma jaa'a bika ya Zirr. Faqultu ibtigha'a al-'ilm. فقال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب
فقلت إنه قد حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا قال نعم كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم فقلت هل سمعته يذكر في الهوى شيئا قال نعم كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فبين نحن عنده إذ ناداه أعربي بصوت له جهوري يا محمد فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من صوته ها فقلت له ويحك اغضض من صوتك فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا فقال والله لا أغضض قال الأعرابي المرء يحب القوم ولما يلحق بهم قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما قال سفيان أحد الرواة قبل الشام خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا بالتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. Ya, hadis ni panjang. Daripada Zir Ibn Hubaysh rahimahullah, seorang tabi'in, beliau berkata, aku datang kepada Safwan Ibn Assal. Safwan Ibn Assal, sahabat Nabi SAW. Aku datang kenapa? As'aluhu anil mashi alal khuffain. Aku datang sebab aku nak tanya beliau tentang permasalahan hukum al-mashi alal khuffain. Menyapu ke atas 2 khuf. Sapu khuf lah. Bila kita ambil semayang, kita dah pakai khuf dalam keadaan kita dah berwuduk. Lepas tu bila kita berwuduk lagi sekali tu, kita tak perlu nak buka khuf kita, kita just sapu saja dekat atas khuf kan. Jadi beliau nak tanya perkara tu. Cumanya Sayyidina Safwan ni tanya balik dulu. Dia kata, "Man ja'a bika ya Zir?" Apakah yang menyebabkan kau datang ke sini wahai Zir? Apa tujuan kau datang sini? Maka beliau pun jawab, "Ibtigha al-ilm." Aku datang ni sebab nak menuntut ilmu, nak mencari ilmu. Maka Sayyidina Safwan terus ceritakan tentang kelebihan orang yang menuntut ilmu. Innal malaikata tadra'u ajnihataha. Sesungguhnya malaikat meletakkan atau merebarkan sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu, redha dengan apa yang dia cari. Dia cari ilmu kan. Malaikat suka sangat kepada orang yang mencari ilmu. Malaikat pun melebarkan sayapnya kepada orang-orang yang menuntut ilmu itu. Jadi maknanya kalau kita perhatikan kat sini kan, Sayyidina Safwan ni dia bagi motivasi dulu. Bagi motivasi dulu. Belum lagi soal jawab lagi. Bagi kegembiraan dulu, busyra. Bagi kegembiraan dulu kepada orang yang datang bertanya. Oh, kau datang betul-betul nak belajar. Allah, malaikat kan lebarkan sayap pada orang yang menuntut ilmu tau. Macam tu. Okey, kemudian fakultu innahu, ke Zir ni pun beliau pun bertanya ataupun beliau pun explain lah apa tujuan beliau datang tu. Dan Asma. Jadi beliau pun kata ataupun beliau pun explain lah apa benda, iaitu tergerak dalam hati aku, qad hakka fi sadri, kan, bergerak dalam dadaku, ataupun maknanya aku terfikir sangat, al-mashu 'alal khuffain ba'da al-gha'iti wal baul, untuk sapu saja di atas 2 khuf selepas buang air besar dan buang air kecil, al-gha'it wal baul. Wa kunta imra'an min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau pula adalah salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi faji'tu as'aluk, maka aku datang pun untuk tanya kepada engkau, hal sami'tahu yadhkuru fi dhalika syai'a, adakah engkau ada dengar apa yang Nabi SAW cakap pada demikian? Ada tak Nabi SAW sebut pada benda tu sesuatu? Nabi ada sebut apa-apa tak tentang sapu atas 2 khuf tu? Lalu beliau pun jawab, Sayyidina Safwan, beliau jawab, na'am, ya, ada katanya. Kana ya'muruna idza kunna safran aw musafirin
alla nazi'a khifafana thalathata ayyam. Nabi SAW pernah suruh kita bila kita bermusafir, jangan kita buka khuf kita selama 3 hari. 3 hari thalathata ayyam wa layalihinna, 3 hari 3 malam. Jangan buka. Maknanya jangan buka tu maknanya tak buka pun masih lagi boleh berwuduk, sapu je atas tu. Dan tak mesti buka. Kan illa min janabah, kecuali kalau berjunub. Hanya kalau berjunub nak kena mandi wajib. Kalau mandi wajib kenalah buka, tak bolehlah mandi wajib atas kasut tu pula. Lakin min ghaitin wa baulin wa naumin, tapi daripada buang besar, buang kecil ataupun tidur. Maknanya itu je yang boleh, maknanya tak payah buka. Kan cukup sapu saja atas dia, dah cukup dah. Kemudiannya faqultu hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'a. Adakah engkau mendengar baginda SAW menyebutkan tentang hawa. Al-hawa dekat sini kadang-kadang diterjemahkan sebagai cinta. Kan? Ada tak Nabi SAW bercakap tentang cinta? Love story ke apa benda kan? Ada tak Nabi SAW sebut pasal benda ni? Maka Sayyidina Safwan menjawab, na'am, ada. Kan? Kunna ma'a Rasulullah SAW fi safar, kami dulu bersama Rasulullah SAW dalam satu permusafiran. Fabaina nahnu indahu, waktu kami bersama dengan baginda SAW, tiba-tiba datang seorang Arab Badui, iznadahu Arabi, orang Arab Badui panggil baginda bisautin lahu jahwari, dengan suara yang ada kekuatan, ada kekerasan. Maknanya dia jeritlah, kan? Dia jerit. Jauh hari ni maksudnya tinggi sungguh. Ataupun kita kata apa? Pekik, tempik dan sebagainya. Dia pekik kan Nabi SAW, ya Muhammad. Dia panggil macam tu. Dia jerit sekuat-kuat hati dia. Maka fa'ajabahu Rasulullah SAW nahwan min sautih. Lalu Nabi SAW pun jawab dengan suara yang lebih kurang sama. Maknanya Nabi pun jawab keras juga. Me. Kan? Atau mai. Ha Me sini. Jom. Macam itulah kan. Tu lebih kurang macam itulah. Macam tu. Lalu aku berkata kepadanya, aku ni Sayyidina Safwan lah. Sayyidina Safwan, aku kata pada orang Badui tu, aku kata pada dia, waihak, celaka engkau, biadab engkau, ughdud min sautik, rendahkanlah suara engkau, rendahkan suara engkau. Engkau ni dekat depan Nabi SAW. Kau depan Nabi SAW, rendahkan suara engkau. Dan engkau telah dilarang daripada buat benda ni. Kau dilarang buat benda ni. Lalu si Arab Badui itu jawab, wallahi la aghdud. Tak, demi Allah, aku takkan pelankan suaraku. Keras Badui ni. Kan dia tak ada. Aku tak nak turunkan suaraku. Dia memang biasalah orang Badui ni, kita kena faham lah dia punya cara hidup dia memang kasar. Kan? Cara hidup dia memang dah kasar. Dia orang memang duduk dekat tengah padang pasir, bergerak daripada satu tempat ke satu tempat. Jadi kita tak boleh expect lah dia orang berlemah lembut, bersopan santun dan sebagainya. Jadi dia memang jawab direct je lah. Dan dia orang ni macam terkenal juga tak ada nak cover lah. Dia kalau dia nak bercakap apa-apa dia cakap je. Dia lepas je. Dia memang macam tu. Dengan Nabi SAW pun dia orang cakap lepas. Dengan sahabat-sahabat lain lagi lah. Jadi bila sahabat tu kata, oi, turunkanlah suara kau depan Nabi. Mana boleh kuatkan suara? Dia relax je jawab. Demi Allah, aku takkan turunkan suara aku. Macam tu je. Okey, qala al-Arabi. Maka si Arab Badui itu pun berkata, almar'u yuhibbul qauma walamma yalhaq bihim. Ada orang yang mencintai seorang yang lain ataupun kumpulan yang lain. Lalu tapi walamma yalhaq bihim, tapi dia tak dapat nak ikut mereka. Kan? Dia cinta tapi tak dapat nak tiru. Tak dapat buat sebiji-sebiji lah. Bukanlah tak buat langsung. Tapi tak dapat sebiji-sebiji macam tu. Lalu apa kata Nabi SAW? Al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah.
seseorang akan bersama dengan orang yang dicinta pada hari kiamat. Ini yang hadis yang kita biasa dengar pun kan. Jadi memang diberitahu kepada Arab Badui itu macam tu terus bila dia tanya pasal seorang sayang tapi tak dapat nak ikut. Lalu Nabi SAW kata orang yang sayang dia akan sama-sama orang yang disayang tu pada hari kiamat. Okey. Kemudiannya famaza la yuhaddithuna, dan Nabi SAW teruslah ceritakan, terangkan pada kami, ceritakan kepada kami, maknanya tak jemu-jemu. Nabi SAW terus menerus bercakap-cakap dengan kami sampailah sampailah Nabi SAW menyebutkan bahawanya atadzakara baban minal maghrib, ada satu pintu di arah barat sana dengan perjalanan yang begitu jauh, masiratu ardihi au yasirur rakibu fi ardihi 40 au 70 aman, jarak yang ditempuh dalam perjalanan itu lebih kurang 40 ke 70 tahun. Maknanya jauh sungguhlah tempat tersebut kan. Lalu ada seorang daripada perawi hadis ni yang bernama Sufyan mengatakan ke arah Syam, ke arah Syam, maksudnya pintu tu ada ke arah Syam, ataupun ialah 70 tahun perjalanan, 40 tahun perjalanan tu ke arah Syam. Dan nak disebutkan bahawasanya yang dikatakan oleh Nabi SAW dekat sini, khalaqahu Allah Ta'ala yauma khalaqas samawati wal arda maftuhan lit-taubah. Allah Ta'ala menciptakannya pada hari Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi terbuka untuk taubat, tidak ditutup, la yughlaq, tak tertutup, hatta tatlu'ash syamsu minhu, sampailah matahari terbit darinya, kan, dari arah barat lah. Jadi sebab disebutkan minal maghrib tadi kan, daripada arah barat. Jadi senang ceritanya nak bagi tahu pengajaran daripada hadis ni adalah luasnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala memang buka pintu taubat, tak tertutup-tutup sampailah matahari terbit dari barat. Dan hadis ini juga sebenarnya memberi pengajaran kepada kita tentang hebatnya Nabi SAW dan akhlak baginda Nabi SAW yang bersabar, kan penyabarnya Nabi SAW. Orang tu cakap dengan kuat, menjerit pun Nabi sabar. Nabi SAW sabar bukan macam Nabi tak jerit balik. Boleh je jerit balik, tak ada masalah. Kan? Tapi jerit balik tu bukan marah. Jerit balik tu yang bersesuaian dengan suara dia tadi. Kan? Tak ada lah, woi Muhammad. Ya. Kan? Dia tak kena lah macam tu kan. Jadi dia jerit, Rasulullah pun jerit balik lah. Mari sini. Duduk sini. Maknanya tak usahlah jerit daripada jauh. Kan? Dia kan mungkin dia jauh lah sikit daripada sahabat-sahabat yang lain kan. Dia pekik je. Jadi Rasulullah datanglah, mari sini, datang sini, dekat sini. Nak tanya soalan, mari sini dekat. Tak payah jerit-jerit. Jadi tak marah. Tapi sahabat-sahabat dah marah dah. Korang ajar betul. Kan? Dia jadi macam tu. Itu menunjukkan bahawa baginda Rasulullah SAW seorang yang sangat penyabar, tawaduk. Kan? Baginda tak kisah kalau sesuatu tu berkaitan dengan diri baginda sendiri. Dan kita pun tahu kan, ada hadis menyebutkan tentang Nabi SAW tak pernah marah kalau berkaitan dengan diri baginda. Hanya orang tu kau ajar dengan baginda SAW, baginda tak marah kalau hanya semata-mata kerana itu. Jadi kalau ada kaitan dengan akhirat, ada kaitan dengan agama, barulah Nabi SAW ada pernah menunjukkan kemarahan baginda. Okey. Kemudiannya apa lagi pengajaran hadis ni? Antaranya adalah yang seseorang bersama dengan orang yang dikasihi pada hari kiamat tu kita dah tahulah. Cuma orang Badui ni punya soalan sebenarnya dia ada makna lah kat situ kan. Maknanya mencintai Nabi SAW, mencintai para sahabat, tapi tak dapat nak tiru sebiji sama macam Nabi SAW dengan para sahabat. Banyak Arab Badui ni dia sedar lah, dia kata aku ni betul lah cinta, tapi aku tak boleh nak tiru sebiji-sebiji. Cuma cinta dia cinta yang benar, bukan cinta yang palsu. Kan, cinta yang memang betul-betul tulus. Memang betul-betul sayang pada Nabi SAW dengan para sahabat. Memang kaum tu, maknanya semualah Nabi SAW memang dia sangat-sangat sayang. Lalu disebutkan oleh Nabi SAW dengan perkataan yang sangat digemari oleh para sahabat yang lain. Al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Seseorang akan bersama dengan orang yang disayang pada hari kiamat. Kita doakan mudah-mudahan kita semua termasuk di kalangan orang yang mencintai baginda Nabi SAW
dan dapat bersama dengan Nabi SAW di hari kiamat nanti. Dan satu lagi hadis yang tadi itu, ada apa dalam hadis itu juga cerita tentang malaikat yang menaungi orang menuntut ilmu, dan kita doakan mudah-mudahan kita semua termasuk di kalangan orang yang dinaungi oleh para malaikat selalu, sebab kita selalu duduk dalam majlis ilmu, dan mudah-mudahan kita semua termasuk di kalangan orang yang dinaungi oleh para malaikat. Bila malaikat naungi ni memang best lah. Dan kita ni duduk bawah ada bumbung, kalau tengah panas kan, tengah panas tiba-tiba dapat bumbung, dapat redup kan, itu pun kita dah rasa seronok dah, rasa lega dah. Tengah-tengah panas matahari tiba-tiba dapat redup bumbung, apa-apa bumbung lah. Saya pernah pergi satu hotel tu, dia punya laluan pejalan kaki dari parking lot ke hotel tu, laluan pejalan kaki tu dia ada cantik laluan pejalan kaki dia. Lepas tu dia ada yang bumbung tu kan, bumbung sepanjang jalan tu. Waktu tu hujan. Bila dia tengok ke atas, kenapa aku kena juga hujan? Rupanya bumbung tu tinggal besi je kan. Dia punya kaca semua dah tak ada. Kita kata ya Allah, tinggal perhiasan je rupanya kan. Jadi dah tak ada apa-apa dah, dah tak ada bumbung dah. Kan bagus kalau dia buat bumbung ni. Dia tinggal besi je, tinggal frame dia je sepanjang jalan tu. Itu baru dekat dunia kan. Jadi kita bayangkan kan, kalau kita ni dinaungi oleh para malaikat, mana ada kan apa kita kata naungan kat dunia ni lah, kat dunia ni yang mahal semahal naungan para malaikat kan. Jadi kita nak dapat benda tu duduk dalam majlis ilmu. Jadi pagi-pagi macam ni kita dah duduk, mudah-mudahan kita dah dinaungi pun oleh para malaikat. Hadis yang berikutnya ni pun panjang juga, tak sempat kita nak baca pagi ni. Cumanya hadis yang berikutnya ni dia agak popular lah, kita semua biasa dengar sebenarnya. So minggu depan kita baca insya-Allah. Mungkin kita baca tu tak adalah terlalu kata apa lambat sangat, sebab hadis ni hadis yang popular yang biasa kita dengar. Dan kita doakan juga untuk anak sahabat kita Nur Safia Imani binti Muhammad Rafizan yang baru masuk bilik bedah untuk baiki injap dan buang ketumbuhan yang ada di injap jantung lah ni kan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan afiah, Allah Ta'ala kurniakan kesihatan, Allah Ta'ala kurniakan kesembuhan yang segera dan yang tiada penyakit selepas daripadanya, kerana Allah Ta'ala jugalah yang merupakan syafi, Allah Ta'ala jugalah kafi, Allah Ta'ala jugalah muafi kan. Semua itulah dengan nama Allah Ta'ala, syafi, kafi, muafi. Moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kesembuhan yang segera, kesembuhan yang tiada penyakit selepas daripadanya. Dan biasakanlah berselawat dengan selawat syifa kan. Selawat syifa, kita baca selawat syifa tu, mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan juga kesembuhan tu. Dan juga bacalah doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW dan untuk mengubati sakit dan pegang kat tempat sakit dan sebagainya. Ada bacaan-bacaan yang diajar oleh Nabi SAW dengan sangat banyak sebenarnya. Dan kita bacakan, kalau boleh peganglah tempat tersebut, pegang. Kalau tak boleh pegang sebab baru lepas operate kan. Jadi baca je lah daripada jauh, tiupkan lah. Paling tidak baca 3 kul lah. Itu paling minimum lah yang kita boleh buat. Okay. Jadi cukup setakat tu insya-Allah untuk pagi ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala telah naungi kita, berikan malaikat naungi kita, dan juga mudah-mudahan Allah mengurniakan kita rasa cinta pada Nabi SAW, tambah rasa cinta kita pada Nabi SAW, dan mudah-mudahan kita bertambah cinta sampailah jumpa bulan Ramadan dalam keadaan benar-benar cinta pada Nabi SAW, dan tidaklah Allah Ta'ala matikan kita melainkan pada hari yang kita paling mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'alna ma 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli al-qudri unsa wa dhakar, rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawla wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama, nahza bil khair wa nukfa kulla syarr. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكرم برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن يأتنا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء
وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Amin, amin, amin. Jazakumullah khairan Ustaz. Dan mudah-mudahan Allah mengkabulkan semua doa yang dipanjatkan oleh Ustaz dan menerima kelas kita insya-Allah dan kita mendapat segala ganjaran yang disebutkan sebentar tadi. Barakallahu fiikum atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Apa? Ah, kalau Nira, kalau Nira. Alhamdulillah kat Singapura tu. Kat Singapura. Ha. Pak. Ha. Pak.